Assalamualaikum. Jumpa kita lagi dalam kelas Google Classroom ke-5 minggu yang ke-12 bagi DMB 4233, proses fabrikasi logam ataupun metal fabrication process. Baik, dalam kuliah yang lalu kita telah mempelajari pelbagai proses berkaitan dengan pengurusan kerja. Jadi pada minggu ni kita akan bincangkan tentang kompetisi yang kelima, iaitu laporan tindakan pembetulan dan pencegahan ataupun Corrective Action Report, CAR. Kalau kamu jumpa Corrective Action Report tu ataupun CAR adalah perkara yang sama. Dia merupakan satu tindakan pembetulan atau pencegahan. Jadi ini kita akan khusus bincangkan apa tugas-tugas bagi inspektor ataupun pegawai penjaga kualiti kimpalan khususnya. Baik, faktor penilaian yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembaikan Corrective Action Report ni pertama sekali, kita sebagai ni kita perlu lihat dulu kelayakan pengimpal. Kelayakan pengimpal ni dia perlu mempunyai kelayakan dan dokumen pengesahan dan perlu disimpan untuk pengesahan. Sebagai inspektor kawalan kualiti, dalam setiap proses tu kita kena pastikan kelayakan pengimpal itu mempunyai kelayakan dan dokumennya disimpan sebagai pengesahan. Yang keduanya, proses dan prosedur kimpalan. Baik, dalam sebagai inspektor kawalan kualiti, kamu perlu tahulah apa dia proses dia dan prosedur kimpalan bagi kerja yang hendak dilakukan. Pemilihan dan penentuan proses adalah penting bagi memastikan kualiti. Contohnya kaedah mengimpal, sama ada menggunakan semau atau jimau ataupun lain-lain lah. Jadi kamu perlu mahirlah dalam proses dan prosedur kimpalan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, arus mengimpal. Bagi inspektor kawalan kualiti, dia perlu mempunyai pengalaman lah dan mengetahui lah perkara berkaitan dengan arus kerja kimpal. Pemilihan arus yang betul serta merujuk pada spesifikasi yang telah ditetapkan dalam welding procedure specification. Yang keempatnya, elektrod. Pemilihan elektrod dan jenisnya amat penting untuk memastikan kualiti dan memenuhi spesifikasi. Jadi sebagai inspektor kawalan kualiti, kamu perlu tahulah elektrod yang digunakan, adakah dia memenuhi spesifikasi untuk pematuhan kualiti. Kemudian yang kelima, teknik mengimpal. Pemilihan kekutupan dan arus yang sesuai merujuk pada welding procedure specification dan spesifikasi. Jadi kamu kena tahulah pengimpal tu, kamu sebagai inspektor kawalan kualiti, kamu kena tahu pengimpal tu dia membuat pemilihan kekutupan dan arus yang bersesuaian dengan kerja. Ini base pada ataupun berdasarkan kepada WPS dan spesifikasi kerja tu. Kemudian parameter mengimpal. Kaedah melaksanakan proses merujuk kepada arahan WPS dan spesifikasi kerja. Parameter mengimpal ni dia merujuk kepada bagaimana kita melihat proses itu berlaku. Sama ada pengimpal tu merujuk dan mengikut arahan WPS dan spesifikasi kerja yang ditetapkan. Jadi ini adalah faktor yang dipertimbangkan dalam proses pembaikan CAR. Jadi sebagai inspektor kawalan kualiti, kamu perlulah merujuk ataupun menggunakan ke-6 faktor ini untuk kamu melaksanakan kerja pembetulan dan pencegahan. Jadi sebagai inspektor kawalan kualiti, bila kamu buat laporan, kamu kena tahu apa punca dia dan bagaimana kamu nak menyelesaikan masalah itu. Baik, itu faktor bagaimana tindakan pembetulan dan pencegahan atau CR tadi kamu boleh buat laporan. Baik, sambungan sedikit. Okey, berkaitan dengan suhu prapanas. Suhu prapanas ni pun penting. Suhu prapanas ni preheat proses. Beberapa faktor seperti komposisi bahan, kebolehan rawatan dan saiz bahan perlu diambil kira untuk proses prapanas. Sambungan daripada tadi maknanya yang ke-7. Yang ke-7 suhu prapanas. Yang ke-8 suhu antara larian kimpal. Perlu ada rujukan dalam WPS supaya mengelakkan kegagalan proses akibat daripada heat effector zone. Okey, dalam kamu telah belajar berkaitan dengan heat HIC, heat input calculation. Jadi suhu antara kerja kimpal ni perlulah untuk kita mengelakkan kegagalan bahan, terutama pada bahagian heat effector zone, HEZ.
gunakan HIC calculation tadi untuk heat input kemasukan haba. Kemudian yang akhir sekali, rawatan haba selepas kimpal maknanya post well heat treatment, PWHT. Jadi kamu perlu tahulah bagaimana nak kembalikan sifat bahan yang mengalami kelesuan atau kegagalan tegangan akibat daripada proses kimpal. Jadi kaedah yang dilakukan adalah PWHT tadi, post well heat treatment. Contohnya post heating, selepas kerja kimpal tu kita buat post heating pada bahagian yang panas tadi. Baik. Tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan, corrective action, preventive action, defect repair. Ini salah satu contoh bagaimana kita nak menyelesaikan ataupun tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan tadi. Okey, bila kita sebut corrective action ni, corrective action is an action taken to prelude occurrence of an identified hazard or to prevent recurrence of a problem. Okey. Tindakan pembetulan dalam bahasa Melayu, corrective action, maknanya apa tindakan yang kamu ambil untuk menyelesaikan masalah tu. Apa tindakan yang kamu ambil? Okey, contohnya pengimpal melakukan kesalahan, dia telah menggunakan elektrod yang salah. Jadi apa tindakan kamu kena pastikan dia guna elektrod yang betul. Okey, berkaitan dengan preventive action, preventive ni tindakan mencegah. A preventive action is a change implemented to address a weakness in a management system that is not yet responsible for causing non-conforming product or service. Okey, kita buat sedikit kajian. Kita kena pasti jika contohnya penggunaan arus ni tak sesuai, sebelum kerja dilakukan kita dah buat tindakan pembetulan preventif. Kita mengelakkan daripada contohnya arus terlalu tinggi, kita dah pasti bila arus terlalu tinggi dia akan menyebabkan potong bawah pun undercut. Jadi kita pastikan arus yang digunakan lebih rendah. Jadi ini tindakan pencegahan. Kemudian kita pergi pada defect repair. Apa yang kita perlu lakukan apabila dah berlaku kecacatan? Setelah dua proses ini berlaku, kita buat defect repair. Maknanya defect repair is a process of repairing the defective part or replacing it if needed. Okey, maknanya kita buat tindakan pembetulan di sini. Tindakan pembetulan. Jadi hubung kait di antara corrective action report, tindakan yang mana kita buat tindakan pembetulan setelah berlaku proses tu, kemudian kita ada tindakan pencegahan preventive action, dan kemudian kita buat defect repair ataupun tindakan pembaikan. Ini adalah dia punya susu galuh proses dalam tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan. Okey, ini kita tengok satu contoh bagaimana kita boleh buat laporan tentang CAR ataupun corrective action report tadi. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Food served in a restaurant turned cold by the time it was delivered. Okey, maksudnya makanan yang disajikan di restoran itu menjadi sejuk bila masa kita nak menghantar pada customer. Okey, itu dia punya kegagalan, failure example. Okey, dia punya correction, tindakan dia, the food is taken back, reheated and again served. Maknanya ambil balik tindakan pembetulan dia, ambil balik makanan tu, panaskan dan servekan kemudian. Okey, corrective action report, apa tindakan pembetulan dia? Tindakan pencegahan dia. Okey, introduce a practice that food will be brought in a thermally insulated container and served. Okey, maksudnya sebelum makanan itu disajikan, kita masukkan dalam oven contohnya, thermally insulated ni, supaya sebelum dia serve dia masih dalam keadaan panas. So apa tindakan pencegahannya? It will be a preventive action only if it had been proactively thought of initially and implement. Apabila dah berlaku, kita buat preventif. Okey. Food item that needs to be served hot should have been placed on food warmers that are located close to the customer table. Maksudnya dia ada satu sistem, sistem preventive action, pencegahan, yang mana dia sediakan satu pemanas berhampiran dengan meja customer ataupun dia gunakan mesin pemanas lah. Jadi itu salah satu contoh proses bagaimana daripada failure, example, contoh kegagalan, kita buat tindakan pembetulan, kemudian corrective action, kita buat apa tindakan yang kita betulkan, kemudian
tindakan pencegahan dia. Okey. Kalau kamu tengok ini berkaitan dengan passenger sleep on wet floor lah. Maknanya passenger sleep on wet floor of the railway station and has a fall. Maknanya jatuh, customer jatuh. So dia punya tindakan pembetulan, the passenger is given first aid and tool. Maknanya kita bagi dia tindak first aid dan mop lantai. Okay, corrective action, immediately place a container for collecting the water dripping from the ceiling. Ni maknanya correction dengan corrective ni ada hubung kait. Correction ni apa tindakan kita lakukan, corrective action kita buat tindakan immediate. Maknanya ini detail dia, detail daripada tindakan correction tadi. Dan cara cegahannya, kita buat kita masukkan sealant untuk pastikan bahagian joint tu tidak dimasukkan air, maknanya air tak bocor. Preventive action. Okey, ini 5 lah. Kemudian kita tengok bagaimana peti ais, bocor dah peti ais, kita fixkan, masukkan gas. Kemudian kita 100% delivery, introduce our product to check. Kita check dulu sebelum, maknanya kita buat tindakan betulan sebelum kita nak kita hantar, kita check dulu kita punya peti ais sama dia fungsi atau tak fungsi. Kemudian cara preventive action dia, kita buat packaging. Okey, ini adalah 5 contoh yang kamu boleh lihat lah. Kamu boleh lihat nanti tentang pertama sekali vehicle skid, kemudian wrong sorting of insurance claims lead to delay of payment. Ini dalam bahasa Inggeris lah. Tapi dalam kerja kimpas senang je. Kalau kamu buat contohnya kegagalan undercut, tindakan pembetulan dia, canai balik, kamu canai balik tu tak, kamu canai, kamu kimpas semula. Corrective action, kamu ambil mesin canai, kamu lakukan kerja tu, mencanai pada bahagian tu sehingga rata. Kemudian kamu kimpar balik, kamu pastikan arus yang digunakan lebih rendah. Kemudian preventive action, maknanya setiap kali kamu nak mulakan kerja tu, pastikan suhu yang digunakan tu adalah lebih rendah. Tu tindakan dia. Jadi ini adalah contoh hubung kait di antara failure example, corrective action report dan preventive action. Baik, seterusnya kita tengok contoh CR. Jadi contoh corrective action report tadi kita tengoklah di atas ni, dia punya template logo company, katakanlah Kuala Business Iskandar. Ini borang dia, corrective action report. Kemudian dia ada document number, issue number, reference date, ada tarikh. Kemudian identification problem, welding undercut contoh. Correction action, repair. Okey. Why analysis? Why one? Because of high current. Okay, answer. Make sure current is below 120. For example, mungkin ada beberapa lagi course kamu boleh nyatakan sini kan. Okay, di bawah ni dia ada implement of action plan, corrective action, check, preventive action, take. Maknanya orang yang bertanggungjawab akan check lah. Bahagian ni, to verification implement. Kemudian signature. Okay, ni contoh. Jadi kamu boleh buat dalam bentuk Excel lah benda ni. Dalam bentuk Excel kamu lihat, kamu boleh buatkan pelbagai jenis lah. Tapi yang penting item company, nama borang dia, sheet form dia, kemudian identity sheet form tu, dia punya document number, reference date, some S lah. Kemudian kita tengok pada apa dia problem dia, kemudian apa dia correction dia. Kemudian kita buat analisis. Kita masuklah analisis Y1, Y2 ni, analisis 1 because of high current. So 2 because of weak of welder contoh. Jadi answernya kita boleh jawab sini lah. Okey, kemudian pastikan ada signature dan responsibility person lah. Kalau kita dah buat sini, corrective action taken on ni by 2 weeks contoh. Target date by 2 weeks lah. Prevent action, kita nak buat target contoh by batch, tulis sini by batch maknanya habis 100 kita check balik. Okay, ini contoh lah. Jadi itu kamu boleh laksanakan dalam bentuk Excel lah. Excel lebih mudah. Baik, saya rasa itu saja kuliah kita minggu ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kuliah minggu yang ke-13 minggu depan lah. Dan saya harap kamu boleh gunakan maklumat ni untuk kamu mendalami lagi ilmu berkaitan dengan corrective action report. Kamu boleh rujuklah mana-mana Google Meet yang Google ataupun internet cari berkaitan dengan corrective action report. Sekian saja. Assalamualaikum.